Salam sejahtera bersama saya, Ruben Gomez. Dan saya, Akmal Saleh. Ini antara paparan utama malam ini. Persiapan akhir bagi menerima bekalan pertama vaksin COVID-19 dari syarikat farmaseutical Pfizer BioNTech pada Ahad ini berjalan lancar. Malah persiapan rapi termasuk sesi latihan merangkumi proses penghantaran vaksin ke fasiliti penyimpanan dan ke negeri lain juga berjalan lancar. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim berkata, petugas kesihatan terlibat dalam prosedur suntikan turut diberikan latihan secukupnya. Dan bahagian perolehan kita oleh bahagian perolehan di Kementerian Kesihatan juga telah melaksanakan tugas dengan begitu baik sekali. Dan alhamdulillah kita telah mendapat bekalan 54 ataupun 55 freezer ni untuk kita tempatkan di pusat-pusat simpanan vaksin kita. Jelas beliau, persiapan logistik KKM juga sudah bersedia sepenuhnya menerusi atur gerak yang dilaksanakan bahagian perkhidmatan farmasi KKM bagi memastikan vaksin disimpan dengan baik. Selain itu, Dr. Hisham Shah berkata, peti simpanan suhu ultra rendah yang sedia ada turut ditempatkan di fasiliti penyimpanan vaksin KKM dan fasiliti Angkatan Tentera Malaysia sebagai tambahan bagi peti penyimpanan vaksin. Justru katanya buat masa ini, KKM tidak mempunyai masalah untuk menyimpan bekalan kumpulan pertama vaksin itu. Malaysia akan menerima vaksin Pfizer BioNTech pada 21 Februari dan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi fasa pertama akan bermula pada 26 Februari. Masyarakat mula menunjukkan kesedaran terhadap kepentingan pengambilan suntikan vaksin pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan memandangkan ia sebagai ikhtiar terbaik untuk memerangi wabak tersebut. Berikut adalah tinjauan wartawan TVS yang telah mendapatkan reaksi masyarakat berhubung program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Wajar, bagi saya wajar. Untuk kesihatan kita sendirilah. Bunyinya bagus untuk kita. Apa yang kita simak anak? Rasa lagi selamat kita dapat vaksin tu. Boleh kurangkan risiko daripada dijangkiti oleh penyakit COVID-19. Dapat melindungi kita lah berbanding dengan yang tidak mengambil vaksin. Why not? I think vaccine is good and then we should get the vaccine if we can afford to have it. Vaksin ni untuk menambahkan imunisasi kita terhadap COVID lah. Supaya kita dapat hidup seperti biasa lagi lah. Memang patut pada golongan yang tertentu. Supaya kita dapat kembali kepada keadaan normal. Hasil tinjauan TVS, rata-rata masyarakat menyambut baik terhadap program imunisasi COVID-19 dengan harapan suntikan berkenaan mampu memenangkan kita. Laporan Luqman Muhammad bersama juru kamera Zaim Zarfan untuk TVS Kuching. Terima kasih saudara Luqman. Pelaksanaan vaksin COVID-19 memberi harapan. Tetapi pada saat genting ini, vaksin juga adalah ujian moral terbesar kepada kita semua. Bersabarlah, kita jaga kita. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memulakan ujian COVID-19 menggunakan persampalan air liur di beberapa hospital kerajaan dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba berkata berdasarkan penilaian Institut Penyelidikan Perubatan IMR, kaedah itu mempunyai sensitiviti setinggi 96.67% dan ketepatan iaitu spesifisiti 100%. Kaedah persampalan itu juga selamat serta tidak invasif berbanding persampalan dengan kaedah calitan melalui hidung dan mulut. Persampalan kaedah ini tegasnya lagi akan mempercepat dan meningkatkan saringan COVID-19 selain bersifat self-collected iaitu dikumpul sendiri dan dijangka menjimatkan pemakaian penggunaan peralatan perlindungan diri PPE. Kaedah persampalan seperti ini telah dijalankan di beberapa negara dan ia terbukti lebih murah dan menjadi antara kaedah mengumpul sampel paling konsisten. Sejumlah 116 daripada 214 rumah panjang di Sarawak telah dibebaskan daripada sebarang sekatan atau kawalan pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, sekatan ini ditamatkan apabila tiada lagi kes jangkitan virus itu dikesan selepas semua yang terlibat menjalani ujian calitan kedua.
Menurutnya, daripada jumlah itu, 68 terletak di bahagian Sibu dan tuai rumah panjang berkenaan telah diberi kursus serta nasihat mengenai cara menguruskan penghuni rumah panjang masing-masing semasa tempoh pandemik COVID-19. Ugah berkata lagi, beberapa penghuni rumah panjang terlibat dilaporkan masih mengadakan perhimpunan walaupun kawasan sekitar rumah panjang mereka dikenakan perintah kawalan pergerakan dan ia menyebabkan jangkitan virus itu terus merebak. Beliau turut menggesa pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Kesatuan Dayak Kebangsaan Sarawak SDNU memainkan peranan menyebar maklumat bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan komuniti Dayak. Majlis Perbandaran Sibu SMC melanjutkan penutupan sementara Pasar Sentral Sibu bermula 19 hingga 28 Februari ini. Perkara tersebut dimaklumkan oleh pengerusi SMC Clarence Ting Ing Ho menerusi satu kenyataannya pada Khamis. Beliau berkata keputusan itu dibuat berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu. Ianya sebagai mematuhi arahan yang dikeluarkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 bagi menyekat penularan COVID-19. Menurut Clarence, penutupan pasar berkenaan juga susulan terdapat beberapa peniaga yang didapati positif COVID-19. 15 positive yesterday. Now we want to open the market, but I tell you something, from the result, all these people those who are positive must get the negative result before they can buka. Bagaimanapun jelas beliau, peniaga yang didapati negatif dibenarkan untuk meneruskan perniagaan mereka mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pada masa yang sama, beliau juga tidak menolak kemungkinan penutupan akan dilanjutkan lagi selepas 28 Februari sekiranya kes COVID-19 semakin meningkat. Sementara itu, operasi sanitasi akan tetap diteruskan sepanjang tempoh penutupan pasar berkenaan. Sejumlah 130 bungkusan makanan dan beras 5 kilogram telah diagihkan menerusi bantuan kemanusiaan semasa bencana kepada penduduk kampung Sungai Maung. Bantuan kemanusiaan bencana itu diagihkan oleh 10 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak dan 3 kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat PKPD di Kampung Sungai Maung berkuat kuasa 17 Februari hingga 2 Mac 2021. Kawalan ketat juga dilakukan di pintu masuk ke kampung berkenaan termasuk laluan alternatif menggunakan sungai. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. 2 lagi kematian baru akibat jangkitan COVID-19 direkodkan di daerah Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat wabak pembawa maut itu meningkat kepada 67 kes. Sementara itu, terdapat 200 kes baru dilaporkan dengan Sibu kekal mencatatkan kes harian tertinggi sebanyak 120 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak meningkat kepada 7,425 kes. Kluster aktif pula kekal sebanyak 22 kluster di mana kluster Kampung Sungai Maung turut mencatatkan penambahan 10 kes menjadikan jumlah keseluruhan bagi kluster itu meningkat kepada 40 kes. Seramai 100 individu telah disaring, 35 daripadanya adalah negatif dan 25 masih menunggu keputusan makmal.
Sementara itu, Malaysia mencatatkan 25 lagi kes kematian baru akibat COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes kematian negara adalah sebanyak 1,030 kes. Dalam masa yang sama, sebanyak 2,712 kes baru COVID-19 dilaporkan dan jumlah kumulatif kes jangkitan virus itu di negara ini adalah 274,875 kes. Kes baru berkenaan melibatkan 2,708 kes tempatan dan 4 kes import. Manakala kes aktif dengan keboleh jangkitan pula adalah sebanyak 38,763 kes. Selangor kekal mencatatkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,013 kes di mana daripada jumlah itu sebanyak 795 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Kampung Hilir di Seri Aman diisytiharkan sebagai satu lagi kawasan baru wabak rabies di Sarawak. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugahbas dalam satu kenyataan pada Khamis. Katanya memandangkan kawasan berkenaan berada di luar 10 km kawasan radius yang telah diisytiharkan wabak rabies, maka ia diisytihar sebagai kawasan wabak rabies ke-67 di Sarawak. Setakat ini, kawasan diisytiharkan sebagai kawasan wabak rabies adalah Kuching, Sibu, Miri, Sarike, Kapit, Bintulu, Samarahan, Betong, Serian, Mukah, Limbang dan Seri Aman. Tambah ugah adalah menjadi kesalahan untuk membiarkan anjing lepas bebas dan membawa anjing keluar dari kawasan wabak rabies tanpa kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa veterinar negeri. Hukuman boleh dikenakan ialah denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya jika disabit kesalahan di bawah Seksyen 37 Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Beliau turut menggesa kepada pemilik haiwan kesayangan dinasihatkan untuk memandul anjing atau kucing mereka untuk mengawal populasi haiwan. Selain itu, dinasihatkan untuk elak haiwan peliharaan bercampur dengan haiwan terbiar serta mengenali tanda dan gejala rabies pada haiwan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan memperkenalkan teknologi imbasan kontainer baharu bagi mengesan kewujudan dadah dalam barangan yang dibawa. Diyakini lebih canggih dan lebih sensitif. Menurut Ketua Cawangan Pelabuhan JKDM Sarawak, Austin James, alat pengimbas sedia ada hanya mampu mengimbas 25 buah kontena sehari. Namun, dengan teknologi baharu yang dijangka tiba bulan April nanti, kerja-kerja pengimbasan kontena meningkat 2 kali ganda dalam tempoh sehari. Dalam bulan April ini lah. Okay. Dan kemampuan scanning mesin ni, dia mampu membuat scanning dalam tempoh masa 3 saat untuk satu kontena. Beliau berkata demikian selepas mengiringi lawatan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah ke Pelabuhan Kuching Terminal Senari pada Khamis. Fatimah yang juga pengerusi jawatan kuasa sehenti bagi menangani isu dadah dan substans Sarawak mengalukan langkah itu memandangkan kes penyeludupan syabu ke negeri ini amat tinggi. Tapi di Sarawak, syabu. Dan ianya boleh sudah di dalam bentuk yang sudah siap ya untuk dipasarkan ataupun boleh dalam bentuk iaitu raw material yang boleh digunakan untuk memprosesnya. Untuk rekod, seramai 780 individu ditahan dalam 712 kes penyalahgunaan dadah di Sarawak bagi tempoh bulan Januari tahun 2021. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak, Penolong Pesuruhjaya Polis Jasmirul Jamaluddin berkata, setakat ini tiada tangkapan membabitkan kesalahan memproses dadah. Kebanyakan yang ada adalah benda yang telah siap diproses yang untuk diguna pakai oleh penagih-penagih atau diberikan pada pengedar-pengedar kecil-kecilan di negeri Sarawak. Teknologi baru ini nanti diyakini mampu membantras jenayah dadah selari dengan strategi kerajaan negeri memutuskan sepenuhnya aktiviti pengedaran dadah. Laporan Odlin Katerni bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS.
Pemain industri seni budaya perlu menyesuaikan keadaan dengan menggunakan platform teknologi digital. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri, ia sebagai pendekatan paling efektif dalam menyebarluaskan maklumat dan aktiviti seni. Jelas Nancy kementeriannya sentiasa komited memberi bantuan dan suntikan semangat kepada golongan terbabit untuk terus berkarya demi kelangsungan hidup. Katanya selain itu terdapat juga insentif dan bantuan disediakan. Antaranya insentif Seni Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN dalam bentuk kewangan, ruang, kepakaran atau khidmat nasihat dan promosi melalui medium digital dan media sosial. Ini merupakan sebahagian daripada usaha MOTEK yang sentiasa komited membantu dan memberi sokongan kepada para penggiat dan pemain industri dalam merancakkan lagi industri seni budaya. Saya amat berharap agar para penggiat dan pemain industri seni budaya tidak terputus asa dan dapat menerima serta menyesuaikan diri dalam norma baharu dalam melaksanakan aktiviti seni budaya. Tambah beliau, JKKN menjadi antara agensi yang mengambil langkah proaktif dengan menampilkan sebanyak 266 aktiviti dan program seni dalam talian pada tahun lalu. Pada tahun ini, JKKN menyasarkan 276 aktiviti dan program seni budaya seluruh negara mengikut syarat daripada Majlis Keselamatan Negara. Lebih 90% murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Nangga Ajau Betong berjaya menguasai bahasa Inggeris selepas mengikuti program pendidikan Jollyphonic. Keputusan itu bukan sahaja menggembirakan sekolah tetapi Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Layar LEDC yang menganjurkan program pendidikan berkenaan. Guru Besar SK Nangga Ajau James Ali berkata, penilaian ke atas murid-murid berkenaan dibuat berdasarkan pentaksiran dalam darjah. Katanya program Jollyphonic adalah untuk memperkasakan penulisan dan pembacaan dalam bahasa Inggeris. Kita akan dapat dibantu yang pertama ialah dari segi peralatan ICT yang mana sekolah kita memerlukan komputer yang digunakan oleh murid-murid kita. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sekarang ini ICT ini merupakan satu perkara yang mesti dikuasai oleh anak-anak kita. Oleh demikian kita berharap agar kita dapat diberikan bantuan komputer. Ya. Seterusnya untuk kebajikan staf saya mohon kalau dapat diberikan bantuan untuk flat guru. James berharap kejayaan murid di sekolah itu terus ditingkatkan dan dibantu dari semasa ke semasa oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Antara bantuan yang diharapkan oleh pihak sekolah iaitu peralatan ICT. Selain itu, James juga berharap kebajikan kaki tangan sekolah berkenaan dijaga seperti bantuan flat atau rumah guru. Pada masa ini, hanya 6 keluarga guru tinggal di sekolah kerana masalah kekurangan rumah guru. Katanya kemudahan itu dapat membantu guru memberi tumpuan kepada tugas sekaligus meningkatkan kecermelangan murid sekolah. Sementara itu, James turut berterima kasih kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Layar, Jara Rentap Jabu yang banyak membantu meningkatkan kemudahan kepada murid termasuk asrama. Ini sekaligus dapat menggalakkan murid tinggal di asrama sekolah demi meningkatkan kualiti pembelajaran mereka. Sistem peparitan di Kampung Pasir Pandak terus dinaik taraf bagi mengurangkan kesan air bertakung dan banjir kilat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek bernilai RM150,000 itu telah siap sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan. Parit konkrit sepanjang 70 meter itu dibina bagi menggantikan parit tanah yang menggunakan dana program transformasi luar bandar RTP Adun Pantai Damai. Jadi ini adalah salah satu contoh sistem paparitan menaik taraf sistem paparitan yang selalu kita harapkan dilaksanakan di seluruh kawasan kita. Ianya pada asal adalah parit konkrit. Pada asalnya adalah parit tanah.
yang dibina oleh penduduk kampung. Dengan projek RTP ini, kita naik taraf menjadi parit konkret yang begitu sistematik. Abdul Rahman menjelaskan lagi, kebanyakan sistem pemparitan di kawasan Dun Pantai Damai masih memerlukan kerja-kerja menaik taraf dan penambahbaikan. Alhamdulillah juga, Kampung Pasir Panjang sejaknya dipolah pemparitan konkret ya, masalah rumah yang kena hakisan parit sebelah tepi ya, mesti berlaku lagi. Bagi Ketua Kampung Pasir Pandak, Nazri Idi, meluahkan rasa syukur terhadap Kerajaan Sarawak yang membantu penduduk kampung. Dalam perkembangan yang sama, Kampung Pasir Panjang bakal memiliki gelanggang futsal bernilai RM250,000. Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, gelanggang tersebut turut dilengkapi tandas awam dan lampu limpah. Saya menyebut gelanggang futsal yang standard kerana ianya lengkap dengan kemudahan gelanggang futsal. Ianya sebagai sebuah gelanggang sukan untuk kemudahan penduduk kampung, khasnya generasi muda. Abdul Rahman berkata, setakat ini sebanyak 16 gelanggang telah dan bakal dibina di kawasan Dun Pantai Damai. Ketua Kampung Pasir Panjang Hadli PE berkata, selain penduduk setempat, orang luar juga boleh menggunakan padang berkenaan. Lokasi berdekatan pantai boleh menjadikan gelanggang berkenaan menjadi tarikan pelancong. Padang futsal nanti untuk kemudahan kampung-kampung berdekatan tu. Jadi semua ialah apa-apa yang di kawasan Pasir Panjang, mana-mana yang luar kawasan pun boleh ada. Projek RTP lain yang turut dilaksanakan di Kampung Pasir Panjang merangkumi kerja-kerja menambah baik rumah JKKK di mana salah sebuah bilik akan dijadikan perpustakaan, membina gerai dan menaik taraf tandas awam dan rumah wanita. 3 blok rumah pekerja terdiri daripada 60 pintu musnah sepenuhnya dalam satu insiden kebakaran yang berlaku di Jalan Pujut 7, Miri pada tengah hari Khamis. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Low Poh Kiong, seramai 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng dikerahkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan pada jam 1.47 tengah hari. Katanya pasukan bomba membuat pemadaman dengan membentang hos 300 kaki dengan 2 aliran dan 4 pancutan air melalui pilih bomba berdekatan yang dihubungkan ke jentera. Lo berkata kebakaran berjaya dikawal sekitar jam 2.07 petang. Dianggarkan hanya 20 penghuni berada di tempat kejadian pada ketika itu dan mereka sempat menyelamatkan diri. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ini pula lain kisahnya. Nelayan di Tanjung Bako dikejutkan dengan penemuan mayat seorang lelaki yang terapung di Sungai Sarawak berhadapan Dewan Pemasaran Ikan LKIM Tanjung Bako pada Khamis. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Awang Din Awang Gani berkata, dalam kenyataannya pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu lebih kurang jam 10.30 pagi sebelum menghubungi pihak bomba memohon bantuan khidmat khas mengambil mayat terapung di lokasi berkenaan. Siasatan awal mendapati tiada kesan perlakuan jenayah terhadap mangsa. Mayat lelaki berkenaan berusia dalam lingkungan 30-an dan dipercayai berbangsa Melayu berdasarkan pakaian yang dipakainya itu berbaju Melayu biru dan berseluar ungu. Mayat telah dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Tambah Awang Din, kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut. Pihaknya menyeru kepada orang ramai yang ada kehilangan ahli keluarga untuk tampil membantu polis bagi mengenal pasti identiti mangsa. Akmal guna kereta apa? Saya guna kereta apa, itu biarlah rahsia. Kenapa, Ben? Kerana hari ini Proton memperkenalkan 4 model versi istimewa dan baharu ke pasaran tempatan. Jadi Ruben berminat nak membeli? Itu biarlah rahsia. Okey. Sebelum mengakhiri utama pada malam ini, saksikan paparan pelancaran 4 model terbaru Proton. Saya Ruben Gomez. Dan saya Akmal Saleh. Salam hormat dan jumpa lagi.